Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Al-Qur'an ala khatamil anbiya wal mursalin. Farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada 'anhu kana minal ashqiya. Usalli wa usallimu ala qa'idi wa qudwati wa habibi wa qurrata 'aini sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Salawatullah wa salamuhu ala sa'iril anbiya'i wal mursalin والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس برب العالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau Al-Ittihadiyah, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dihimpunkan kita pada waktu tengah hari ini untuk menjadi hamba yang sentiasa condong dan cenderung kepada titah-titahnya dan sentiasa melipat gandakan amal kerja buat kita sebagai amal dasar. Semohon maaf tak dapat hadir bulan lepas sebab ada kematian. Jadi ada sudden death, benda yang mendesak, saya terpaksa. Sebab itu bila saya sebut syukur, sebab ada orang-orang yang telah mati sekarang, bercita-cita nak balik semula ke dunia. Ada yang nak solat sebab dia tak pernah sujud di atas sejadah. Sebab tu bila kita ni tak solat, jauh daripada masjid, kadang-kadang dekat dengan masjid, yang jauh hatinya, yang jauh perasaannya. Rasa hidup masih lama, umur masih panjang, sedangkan nyawa kita dengan kita lebih dekat di antara urat mereh dan leher kita sendiri. Sebab itu apabila kita meninggal, adakah dengan solat 4 kali takbir itu sudah boleh memadamkan, menghapuskan segala dosa kita yang tidak pernah solat, tidak pernah rukuk sujud pada Allah, yang mana kita lakukan di atas muka bumi dengan harapan syafaat daripada orang ramai. Jadi ada orang yang dah mati, dia minta balik semula kat dunia sebab dia nak baca Quran. Ada yang dah meninggal dunia, dia minta balik sebab nak berzikir. Ada yang dah mati, dia minta pada Allah agar dia dapat menutup auratnya. Sebab itu tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup dengan kain kafan. Ketika itu sudah tidak bermakna lagi. Sujudlah sebelum kamu disujudkan, dan bawalah, usunglah diri kamu ke surau dan masjid sebelum kamu diusung ke liang lahat. Ketika itu tangisan sudah tidak bermakna lagi. Secara umumnya disebut dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Ayat ini bermula dengan perkataan walau tara idzil mujrimuna nakisuna ru'usihim 'inda rabbihim. Tatkala kamu melihat orang yang berdosa, yang mujrim, yang melakukan jarimah, jenayah, maksiat ketika hidupnya itu, apabila di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia daripada Tuhan Adam alaihissalam sampai hari kiamat dihimpunkan di padang mahsyar, dan di sana dipaparkan giant screen gergasi, dipertontonkan, dibuka oleh Allah dosa-dosanya. Dalam menafsirkan ayat ini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ketika disebutkan dalam penafsiran ayat ini, ditontonkan dosanya, malu di hadapan Allah dan seluruh makhluk, hancur luluh mukanya. Belum jatuh hukuman,
belum jatuh senten lagi daripada Allah, dipaparkan dosanya, hancur luluh mukanya. Sebab tu kita, kalau kita tak diampunkan dosa kita kat dunia ini, belum dapat pengampunan, takut-takut Allah tunjukkan aib-aib kita, dosa-dosa kita. Dan mereka menyebut, farji'na na'mas salihan, minta balik kat dunia, ya Allah, aku nak buat amal yang salih. Amal yang salih saya sebutkan itu secara umum, tapi ayat yang saya baca mukadimah itu tadi secara khusus pasal sedekah. Rujuk surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi law akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas salihin. Allah kata, infakkanlah sedikit daripada harta kamu yang aku berikan, yang mana sebelum datang kepada seorang daripada kamu kematian. Ketika itu dia menyebut kepada Allah, lau akhartani, wahai Allah, kalau kau dapat lewatkan kematian aku sesaat, ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas salihin, nescaya aku akan sedekahkan dan aku tergolong daripada orang yang saleh. Maknanya ada yang dia dalam keadaan dah meninggal, dia minta Allah tangguhkan barang sesaat untuk satu kerja buat yang namanya berhubung kait dengan sedekah. Maka tajuk tazkirah ringkas kita tengah hari ini, iaitu bilakah masa yang paling baik bersedekah menurut pandangan Rasulullah SAW, agar kita dapat memahami kaedah ini dan bagaimana ia merupakan perkara yang perlu. Di sana ada latihan dan juga di sana ada tamrin, latihan exercise, agar kita mendapat satu benda yang namanya kehebatan kita, amal soleh dalam bentuk benda, iaitu wang ringgit, yang menjadi perkara yang boleh menyumbang kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bilakah sedekah itu besar pahala? Bilakah, tuan-tuan? Ini program apa ni? Tanyalah ustaz ke ustaz tanyalah? Ke program anda tanya, anda jawab? Dia relax, tuan-tuan, buat bertenang je. Hari ni saya keluar pagi tadi, sampai sekarang balikkan malam nanti. Dia kena laju dalam hidup ini. Kalau kita perlahan, Islam jadi perlahan nanti. Dia kena laju berfikir dan bergerak untuk membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, saya merujuk kepada sepotong hadis yang kuat daripada Abu Hurairah. Hadisnya muttafaqun alaihi. Disebut muttafaqun alaihi, kita faham dah. Hadis ni martabat dia paling tinggi sekali di kalangan hadis yang sahih. Bila sebut muttafaqun alaihi, berbeza dengan rawahu syaikhani. Rawahu syaikhani diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bila sebut muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Habis itu ustaz, apa beza dia? Ni nak bincang ni. Bezanya ialah bila disebut rawahu syaikhani, dua tok guru yang riwayatkan. Sahih kitab setelah Al-Quran, sahih Al-Bukhari. Kemudian sahih Muslim, manusia yang pelik yang Allah ciptakan atas muka bumi untuk membangunkan Islam. Lagi pelik lagi, dua-dua ni bukan datang dari Arab. Imam Al-Bukhari daripada Bukhara, Uzbekistan. Muka dia bukan macam Usamah bin Laden, tuan-tuan. Orang dia matanya hijau, matanya biru, kulit merah sama, kulit dia, rambut dia perak. Begitu juga dengan Imam Muslim daripada Naisabur. Naisabur ni mana? Naisabur ni dekat area situ, Tajikistan. Hebatnya Allah wujudkan manusia yang agung ini. Imam Bukhari tu guru dia lebih 1000 orang. Macam tuan-tuan kan kuliahnya penuh sebulan 30 kali. Kalau bertukar tu guru, kalikan setahun. Bulan maghrib, duha, subuh, maghrib, isyak, lepas isyak, tuan-tuan pun insya-Allah akan menjadi Imam Bukhari. Kan? Cakap amin. Macam tak setuju dengan saya. Apabila kita sebut dalam keadaan ini diriwayatkan oleh dua tok guru, maknanya Imam Bukhari dan Muslim dengan jalan yang berbeza. Sampai hadis ni jalan yang tak sama, tetapi diriwayatkan oleh dua tok guru. Bila sebut muttafaqun alaihi, dua-dua tok guru ini meriwayatkan hadis yang sama dengan jalan yang sama. Itu sebab dia punya nilai dia, martabat dia tinggi. Muttafaqun alaihi, diittifaqkan oleh dua tok guru ini. Subhanallah, hebat.
Hadis ini Nabi menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'zamu ajra. Datang seorang laki-laki bertemu Nabi. Hebatnya sahabat saling lomba-berlomba di antara satu kebaikan dengan satu kebaikan. Antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar saling lomba-berlomba. Begitu sahabat-sahabat yang lain. Yang miskin jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah ahlud dusur, wahai Rasul Allah yang kaya, banyak harta, dia sembahyang macam kami, mereka baca Quran macam kami, zikir macam kami baca, tetapi mereka itu ada kelebihan harta, mereka boleh infak. Kami ni macam mana hak miskin? Tu yang timbul hadis setiap tasbih subhanallah sedekah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah, setiap takbir Allahu akbar sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Sedekah maknawi, bukan dengan harta. Nabi menenangkan yang miskin. Dalam maksud miskin merasa kurang dalam ibadah. Ini sifat sahabat. Sebab itu dalam peperangan Tabuk, Sayyidina Umar dia kata aku bagi sebahagian harta aku. Tuan-tuan ada rumah bagi dua, bagi ke orang boleh. Tu saya malah tanya, dia takkan jawab. Bagi Sayyidina Abu Bakar, dia bagi semua. Nabi tanda soal, ma'abqaita li ahlika ya Abu Bakar. Kamu tinggalkan apa untuk kaum keluarga kau? Aku tinggalkan untuk keluarga aku Allah dan Rasul saja. Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar, dia nombor satu. Nabi kata di hujung sana kampung ada seorang perempuan, ibu tunggal, siapa nak berkhidmat silakan. Sayyidina Umar berlomba-lomba ke sana nak memberikan khidmatnya. Beri salam, buka pintu, Sayyidina Abu Bakar sedang menyuapkan di mulut wanita itu nasi ataupun makanan. Maknanya Sayyidina Umar dikalahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini sifat sahabat. Termasuk sahabat ini datang jumpa Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'zamu ajra. Datang laki-laki ini berjumpa Nabi, ya Rasulullah, bilakah sedekah itu besar pahala? Kalau ada orang Shah Alam macam ni memang hebat, tuan-tuan. Datang pergi surau Al-Ittihadiyah, Tuan Pengurusi, saya rasa semua bil elektrik, bil air itu serahkan saya. Mari seorang lagi datang, Tuan Pengurusi, beri kat saya, jangan beri kat dia. Datang lagi seorang, bergaduh sampai bil elektrik itu koyak khabar. Kalau dah sampai tahap tu, orang Al-Ittihadiyah ni memang kalau Dragon Ball Super Saya peringkat kedua. Memang hebat. Dia jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, bilakah sedekah tu besar pahala? Jangan bertanya dia. Selalu kita tanya kepada majikan, berapa bonus? Berapa? 2 bulan, 3 bulan. Dia tanya kepada Rasulullah dengan persoalan ini, lalu Nabi letakkan 4 syarat. 4 syarat. Yang pertama kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahih. Kamu bersedekah ketika mana engkau sihat. Sahih. Maksudnya ketika sihat, ketika itu nafsu kita dalam keadaan yang segar bugar. Ketika itu nafsu sedang kuat. Sebab tu bila kita sakit, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, demam sikit je, cukup. Dia tak nak dah lain. Apa dia? Dia nak makan bubur nasi dengan kicap tamin sahaja. Nanti kata lain semua dia tolak. Tengok orang sakit, berwaya-waya kan, berwaya-waya kan, ditanyanya, dah sakit ditanya, masa hidup tak nak tanya kan. Saya tak nak tanya. Perangai juga kita ni kadang-kadang. Pak Lang nak makan sate kajang, tak daya dah. Pak nak makan kebab melawati, tak boleh kunyah dah. Pak nak makan mi bandung muak, boy aku tak selera dah. Palang nak duit letaklah bawah bantal. Duit bawah bantal kata dia. Yang ini ketika mana? Ketika dalam keadaan dia sakit, nafsu dia dalam keadaan yang lemah. Dan nafsu, sifat nafsu dia tidak akan tunduk patuh kepada syariat. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tak sempurna iman kamu sehingga nafsu dia itu tunduk di atas apa yang aku bawa. Nafsu ni tuan-tuan jangan bagi dia sejuk, tetapi kita nak kawal dia agar dia tunduk kepada syariat. Jangan bagi dia sejuk. Nafsu sejuk dipanggil nafsun baridah, nafsu yang sejuk. Ketika ini nafsu sudah tidak berfungsi lagi. Sifat dia panas, sifat dia muda dan segar. Tiba-tiba dia tak berfungsi di atas sifat dia.
Dan sifat nafsu ni sentiasa tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas. Orang nak 2 juta, dia minta 2 juta, tiba-tiba dapat 2 juta. Ketika itu dia akan kecewa, kan nafsu dia nak 5 juta. Bila dapat 5 juta, dia kecewa balik, nafsu nak 10 juta. Ketika dia sehat, itu sifat nafsu. Cuba tanya Tok Wan, umur dah 150, umur dah kadang dah tua. Tok Wan nak kahwin, Tok Wan. Apa dia jawab? Tak larat dah. Kamu pun agak-agak lah, umur atuk pun dah macam umur kapan Nabi Nuh AS. Kamu nak kata kahwin? Betul. Tapi Tok Wan tahu tak ada orang suka kata Tok Wan? Aku dah tua dah, tak larat ni. Tok Wan, umur budak perempuan ni 25 tahun. Agak-agak dia jawab apa tu? Dekat mana rumahnya? Dia suka tak dengan aku? Dia ada secret main. Dan ceritanya apa? Bahawa ini sifat nafsu. Nabi doa, wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas. Sebab itu nafsu ini Allah cipta, wa nafsi wa masawwah, demi nafsu yang melengkapkan kehidupan manusia. Sebab itu kita datang ni nak berwangi-wangi, siapa? Nafsu yang nak. Kita nak pakai baju comel-comel, branded, siapa? Nafsu yang nak. Pakai rumah keadaan, kereta kita nak bagi comel, apa yang nak? Nafsu yang nak. Cuma dikawal agar jangan jadi dosa itu saja. Tapi silap hari ni orang sebut tepuk dada tanya selera, salah. Tepuk dada tanya iman. Kalau tanya selera berat, yang ditanya selera tu nafsu. Lepas kuliah ni Ustaz, saya rasa nak makan siput babi lah Ustaz. Ditanya nafsunya. Sebab menurut pandangan orang Jepun, siput babi ni sumber protein yang murah, yang elok untuk dimakan. Dia ikut akal fikiran, rosak dia. Sebab itu dia tak ditundukkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia melengkapkan kita. Jangan jadi dia sejuk. Sebab ketika sehat, nafsu ketika itu sedang segar bugar, dalam keadaan begitu kuat, dalam keadaan begitu buas. Itulah keadaan nafsu manusia. Sebab itu tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, apabila sifat nafsunya begitu, kita tak nak buang dia, tetapi nak bentuk dia agar tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan senang, dia suka, dia duduk di sini. Sebab itu ibarat hati kita, kalau diibaratkan botol ini, inilah hati kita. Botol ini nampak bersih, jernih, kerana airnya bersih, jernih. Sebab itu kaedah tasawuf sebut at-takhliyatu qabla at-tahliyah, kosongkan sebelum penuhkan. Sebelum botol ini kita isi dengan air yang jernih ini, kita kosongkan daripada sebarang kekotoran. Kita nak masukkan dengan kejernihan, tasfiyah, tazkiyatun nafs, jiwa yang bersih. Kalau kita masukkan dengan sumber yang kotor, kotor lagi. Begitu juga hati. Hati ini ibarat bekas. Bukan kita nak cerita hati pada dagingnya, sifat jasmani, fizikalnya, tapi apa yang kita nak isi dalam hati tersebut. Kerana hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya surah Asy-Syu'ara 88-89. Allah bagi contoh, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tak bermanfaat padanya harta dan anak pinak, melainkan orang yang datang berjumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Sebab tu Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa dekat sini. Takwa bukan duduk dekat restoran at-taqwa. Takwa kat sini. Apa yang kita isi hati itu dengan nilai-nilai takwa, yang mana kalau tak dituntun oleh takwa, dia akan dituntun oleh nafsu sahaja. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-syahih." Ketika mana engkau bakhil. Saya menarik dan saya terasa seronok dengan perkataan syahih tersebut. Menarik. Kadang-kadang Nabi sebut, dalam sebutan Nabi itu maknanya berlapis-lapis dan mendalam. Kalau kita bakhil, bakhil saja. Tapi bahasa Arab ni tuan-tuan, dia berlapis-lapis. Perkataan syahih maksudnya bakhil. Kita orang Melayu faham syahih, bakhil, bakhil, syahih. Sebelum sampai ke syahihun, dia ada 3 martabat lagi. Ada satu kitab nama dia Fiqhul Lughah wa Sirul Arabiyyah. Dalam bahasa ada fiqh. Fiqh dalam bahasa. Bahasa dalam bahasa dalam bahasa. Tuan-tuan pelik tak? Pakar bahasa Melayu orang Jawa, tuan-tuan pelik? Pelik tak? Tak pelik? Tak pelik kan?
Ke pelik? Ke saya pelik? Pakar bahasa Melayu orang jauh, pelik tak? Pelik. Pakar bahasa Arab bukan Arab. Imam Sibawih daripada Afghanistan. Ulama-ulama ni ramai lagi yang bukan Arab. 6 perawi hadis yang terkenal itu, seorang dia Arab, Abu Daud. Lain semua bukan Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Tirmizi, Tirmuz ataupun Tirmiz, An-Nasai, lagi apa lagi? Ibnu Majah. Yang Arab seorang saja, Abu Daud. Kalau tengok apa yang lahir kat Spain, Spanyol, kita belajar tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi mana? Cordoba, Spain, Spanyol. Orang dia mata hijau, bukan pakai kontak lens ni, matanya hijau. Orang daripada Spain, Spanyol. Subhanallah, hebatnya Islam. Arti kata lain, perkataan Syahid, dia sangat jauh martabatnya dari sudut darjah kebakhiran. Dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Al-Imam Abi Mansur Ismail As-Sa'alabi, yang lahir di Naisaburi, satu negeri dengan mana? Imam Muslim. Ini juga bukan orang Arab. Dalam kitab ini dia menceritakan bahasa Arab, istilah-istilah yang orang Arab sendiri tak faham. Tapi orang Arab tak faham benda ini. Tapi inilah kitab yang begitu hebat. Dan Wasirul Arabiyah, rahsia-rahsia Arab, bahasa Arab, hebat. Sebab itu tuan-tuan biasa tak dengan Karam Singwalia? Biasa tak? Karam Singwalia sekarang dah tak ada dah, keluar TV3. Karam Singwalia bahasa dia cakap bersahaja. Tangan dia macam ni kan, ini. Tapi cakap dia bahasa sahaja. Tapi dia menggunakan bahasa klasik. Saya baca, rupanya dia ni tuan-tuan, dia ada membaca satu kitab lama, kitab bahasa Melayu lama. Sebab tu bahasa dia berkelok-kelok. Bila kita dengar itu, menimbulkan satu rasa manis, lazatnya dalam memahami bahasa. Sebab tu bahasa dia sedap. Bila dia bercakap, dia bersahaja saja. Bila buat liputan dekat Cameron Highland, bila runtuh Cameron Highland, apa Karam Singwalia kata? Cameron Highland bernanah lagi. Adakah ini sikap pihak berwajib yang makan gaji buta, atau pihak berkuasa yang tak menjalankan tugasnya? Yang busuk ditutup, berbau juga. Bagaimana hati gajah yang besar ditutup oleh niru yang kecil? Karam Singwalia, Cameron Highland. Nampak? Cara dia, bagaimana hati gajah yang besar ditutup dengan niru yang kecil, yang busuk ditutup, berbau juga. Menarik. Sebab itu bila kita sebut kitab ini tuan-tuan, antara kitab ini menceritakan tentang nama binatang, sifat kebakhilan, sifat darjah kebodohan, sifat kegilaan. Darjah-darjah gila ni ada gila tuan-tuan. Yang paling tinggi dipanggil Majnun. Sebelum gila tu ada benda-benda lain yang cukup menarik yang disebutkan kitab ini. Jamal, unta, ada 400 nama. Singa, ada 200 nama. Bila sebut syahid, bila sebut bakhil, Nabi juga menyebut dalam sebuah hadis, antaranya kisah Hindun, isteri Abu Sufyan berjumpa Rasulullah dan beritahu, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang syahid. Dia tak sebut bakhil, dia sebut syahid. Bila sebut faham syahid, tinggi martabat kebakhilan Abu Sufyan. Dia tak beri nafkah hak wajib kepada isteri Hindun dan anak-anak dia yang sewajibnya diberikan kepada anak dan juga isteri dan keluarga oleh pihak lelaki. Sebab itu tuan-tuan, dalam babul ghibah, dalam bab mengumpat yang harus, disebut dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi, disebut hadis itu tadi. Kisah bagaimana diharuskan mengumpat, antaranya mengadu kepada qadhi tentang suami dia, ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, dihukumkan oleh pihak qadhi. Apabila sebut tentang syahid, syahid ini pertamanya bakhil. Atau bakhil dipanggil masik, atau masik dipanggil lahizun, atau lahizun barulah syahidun. Yang seterusnya barulah harisun. Kemudian yang keenam dipanggil fahishun. Barulah yang ketujuh dipanggil hilizun. Hilizun. Apa dia? Itulah darjah-darjah kebakhilan. Nabi sebut yang kedua besar pahala sedekah itu, iaitu syahidun, kamu bakhil. Sebab itu tuan-tuan, Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'man,
Dia ada tongkat yang cukup hebat. Tongkat pun orang beri. Dia sayang tongkat. Mari seorang lain, seorang pakcik nak tukar tongkat dengan tongkat Tok Guru ni Aziz. Tongkat dia tak cantik. Bila dia kata, Tok Guru saya nak tongkat, Tok Guru tukar. Tok Guru bagi terus. Sebab apa? Ini sifat. Bila beri orang benda yang orang tak, orang yang kita sayang, itu besar. Mimman tuhibbun hatta tunfiqu mimman tuhibbun, sehingga kau beri apa yang kau sayang. Sebab tu kita bila berlalu apa ni kita panggil tabung bergerak ni, kuliah tuan-tuan, kita rasa besar tak RM50? Besar. Sebab tu bila lalu tabung ni, kita bawa duit RM50, tak bagi tak boleh, masuk sekeping demam seminggu kan? Jadi kita bawa tidur, tabung tu tak bergerak. Tapi bila kita keluar makan nasi Arab 3 orang, RM300 biasa. Tapi bila kita nak pergi ke surau, masuk RM50, kita rasa berat. Benda ni ada kena-mena dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana engkau syahid, kau bakhil, ketika itu besar pahala. Dalam 3 keadaan. Orang biasa beri. Dan biasa beri dengan apa yang dia biasa beri. Yang tu tak menamakan lagi dia itu dipuji. Sebab tu orang-orang dulu dia ada duit-duit syirik dia simpan kat lebah-lebah atas pintu. Saya tengok tok-tok dulu kan. Tujuan dia apa? Untuk hari Jumaat. Kalau dia bagi RM1 lah hari Jumaat. Bila bagi RM1 tiap-tiap minggu, dia dah rasa biasa dia bagi RM1 satu. Bila hari Jumaat dia bagi RM1 biasa. Yang kedua, dia nak keluar pintu, ada budak tarik dia punya jubah dia. Tok, sedekah tok, saya anak yatim. Dia tengok kiri kanan, takut orang kata dia haji bakhil, dia bagi juga. Celah-celah ada duit tu, bagi RM1. Sama tak dengan RM1 yang pertama? Tak sama. Yang kedua terpaksa nak mengelakkan budak itu agar dia cepat pergi. 2. Yang ketiga, nak masuk kereta. Mari pula budak lain datang minta sedekah, kumpulan lain. Cik, pakcik, tolong pakcik sedekah, pakcik, tolong pakcik sedekah, pakcik. Buka cari kat dashboard, jumpalah RM1 lain. Sebab nak cepat pergi ni, mesyuarat kejap lagi juta-juta ringgit. Sedekahnya RM1, mesyuarat juta-juta ringgit. Itu hebat. Hebat. Nak ceritanya dia bagi. Apa terjadi? Dia tak sama dengan yang pertama. Yang ketiga mana sakit hati? Ketika yang ketiga. Ini merupakan keadaan-keadaan yang menyebabkan perbezaan di antara kita memberi. Dalam keadaan kita memberi benda yang kita sayang, ketika kata ia melukakan, merupakan apa yang kita kata tabiat pendidikan, latihan. Kenapa tuan-tuan? Tengok Allah sebut dalam surah Muhammad. Allah menyebut dengan perkataan wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Barang siapa yang bakhil, sebenarnya dia bakhil untuk diri dia sendiri. Allah tak berhajat kepada apa yang kita buat pada hari ini. Solat kita tadi, sedekah kita tadi, Quran kita, zikir kita, apa saja kita buat, Allah tidak berhajat. Tapi kita berhajat pada Allah. Sebab itu bila orang bersyukur, dia syukur untuk diri dia sendiri. Barang siapa bakhil, dia membina lubang-lubang kubur yang gelap untuk diri dia sendiri. Ada orang yang hidup di dunia dia, yang pertama kaya dunia, kaya akhirat. Dia kaya dunia, akhirat pun dia kaya. Contoh macam Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya. Yang dia ni sahabat Nabi yang kaya, Abdul Rahman bin Auf, disebutkan oleh ulama berniaga di Syam. Unta pertama dah sampai Madinah, unta terakhir masih di Syam, Syria. Banyaknya barang dagangannya. Kaya dia macam mana tuan-tuan? Abdul Rahman bin Auf malam-malam dia ketuk pintu perniaga di Madinah. Assalamualaikum, macam mana perniagaan kamu hari ini? Macam mana untuknya? Adalah alhamdulillah. Berapa ramai yang hutang kamu? Ada sekian, bulan. Berapa hutang? Dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf bayar, tapi jangan kamu sebutkan Abdul Rahman bin Auf yang bayar. Dia pergi ke rumah pintu sebelah, dalam peperangan Badar saja, Abdul Rahman bin Auf dia infak tak kurang daripada 6 juta ringgit Malaysia kepada peserta Badar. Diberikan allowance yang menyertai peperangan Badar. Abdul Rahman bin Auf kaya, cukup kaya. Sebab itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah kenal? Hamka, kalau Hamka orang kenal. Sebab Indonesia ni tuan-tuan, dia suka nama pendek-pendek. Ada namanya Rek.
Nama penuhnya Regita, Raden Ayu Regita Pramesti Cahyani Sojo Bandung. Nama menantu Soeharto, Raden Ayu Regita Pramesti Cahyani Sojo Bandung. Panggil Reg. Hamka sebut dalam tasawuf moden, kalau engkau kaya, gembirakan hati, sebab engkau dapat menutup tubuh yang bertelanjang, engkau dapat mengisi perut yang kosong. Lalu mereka mengangkat tangan kepada Allah agar Allah gantikan apa yang telah kau berikan kepada mereka. Hebatnya Hamka. Ada tak orang macam Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan, ketika diharamkan Ikhwanul Muslimin Nusair ditangkap, Dr. Mursi ditangkap. Antara yang ditangkap, tuan-tuan, Timbalan Naib Mursyidul Am Muslim, Ikhwan Muslimin Muslim, Muhammad Syakir Khairat namanya. Tuan-tuan tahu cerita dia? Muhammad Syakir Khairat, tuan-tuan, rupanya tiap-tiap bulan dia ini infak kepada fakir miskin di Mesir. Bila tengok komputer dia, baru tahu dia ada database nama keluarga miskin Mesir. Tiap-tiap bulan dia infak 30 juta ringgit Malaysia. Dia infak untuk orang-orang miskin dekat Mesir. Dia ada dia punya database dia. Baru tahu ni kerja dia. Subhanallah. Kaya dunia, kaya akhirat. Yang kedua, ada yang kaya dunia, akhirat miskin. Sebab bila kita kaya, kita bakhil. Kita mati, anak ambil, anak mati, cucu ambil. Bila kiamat dunia, tertimbusnya segala harta. Allah tanya, yang tu aku punya, kenapa tak keluarkan? Maknanya apa? Dia kaya dunia tapi miskin akhirat. Jangan jadi orang yang kaya dunia, rumahnya besar, keretanya besar, gajinya besar, isterinya besar, tiba-tiba masuk alam barzakh, kuburnya gelap gelita. Nak bayar bil elektrik dalam kubur pun tidak mampu. Akibat daripada infak kita, kerja buat kita atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dekat dunia dia miskin, akhirat dia kaya. Jangan kita hina orang yang miskin, belum tentu dia hina. Jangan puji orang kaya, belum tentu dia mulia. Yang miskin kita tengok, kita pandang dia, tiba-tiba dekat akhirat mahligai dia paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, miskin dunia, miskin akhirat. Yang ini paling sedih. Dunia tak ada harta, agama pun tak ada, amalan pun tak ada. Tahun 1999, di sebuah tempat di Pakistan, di Faisal Abad, hari pertama Ramadan, 3 beranak mati kata. Tak ada makanan. Dia beri anak dia makan racun. Anak pertama tak makan sebab tahu tu racun. Yang kedua makan, ketiga makan, kemudian ayah pun makan racun. 3 beranak mati dalam keadaan Ramadan, tak ada makanan. Yang mana membunuh diri dia. Sedangkan Nabi memberitahu pada kita, as compared kepada orang yang kaya, yang banyak ramai masuk syurga ialah al-fuqara, orang yang fakir. Harta dia tak ada, tapi kaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat title itu dalam kehidupan. Dalam keadaan yang kedua tu tadi, sangat bakhil dalam dia berhadapan dengan jiwanya yang perlu kepada latihan. Dan saya nak kaitkan juga perkataan ini dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita katakan, bagaimana keadaan bakhil itu dia ada hubung kait dengan apa dikatakan syaitan. Cuba rujuk surah Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Merasa bakhil ini akibat daripada kita bila beri kita rasa kurang, betul? Matematically bila bagi RM1 kita kurang. Ketika kita duduk sekarang tengok kuliah, RM2. Aku lepas kuliah nak beli gudang garam 2 batang. RM1 masuk dalam tabung bergerak, dapat RM1 jadi sebatang. Kurang tak? Kurang. Sepatutnya 2 batang. Hakikatnya tadi 2 batang, cepat sikit kita meninggal. Sebenarnya begitu hakikat. Sebab merokok tak ada kebaikan, melainkan satu saja, awet muda, tak sampai tu mati. Jadi maknanya apa? Dalam keadaan itu sebenarnya nampak sikit, hakikatnya dia bertambah simpanan. Sebab tu bila kita nak buat benda macam ni, syaitan menjadikan kefakiran dan suruh bapa. Ayat ini tuan-tuan dibacakan oleh Al-Mahmud Tuan Guru Abdul Aziz Ni'mat pada tahun 1990. Saya dengar ceramahnya di Johor.
masa saya kecil lagi, apabila berubahnya urus takbir Kelantan 1990, dia baca ayat ini dalam dua kes. Pertama, dalam nak memindahkan duit kerajaan negeri daripada bank ribawi, conventional bank, kepada bank yang tidak ada riba, bank Islam. Ketika itu hanya ada bank Islam, kan? Jadi nak pindahkan duit kerajaan, duit gaji rakyat ini kepada bank Islam. Apa syaitan main? Syaitan sebut, kalau kamu pindah, duit makin kurang sebab tak masuk duit bunga. Tapi bila Allah kata haramnya riba, nak jaga rakyat, dipikir akhirat, maka dipindahkan. Dia baca ayat tadi, syaitan menyuruh kamu menjanjikan kamu kefakiran dan menyuruh kamu buat jahat. Dia sebut bismillahirrahmanirrahim, aku pindahkan daripada bank konvensional kepada bank Islam. Apa terjadi tuan-tuan? Apa kesan hari ini? Nampak keliling tuan-tuan? RHB Islam, Maybank Islam, CIB Islam, Hong Leong Islam, kan? Bank-bank yang nama Cina pun Hong Leong Islam, Hong Leong Islam. Nak cerita apa? Kesan daripada satu kerja yang baik membawa kepada kebaikan itu berterusan berlaku perkembangan. Yang inilah yang orang tak faham konsep keberkatan. Konsep barakah ini cukup luar biasa. Tabarakallazi, berkekalalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ini baru sikit saja, perbankan Islam sikit saja pindah. Ini belum lagi, hudud belum ada lagi, qisas belum ada lagi. Buat saja, apa kesannya nanti? Dia akan jadi keberkatan itu datang ke atas. Lepas tu kalau kita tengok di Brunei, tengok di Aceh, bila rujuk ke Brunei, dekat Universiti Asyari, bila kita sahabat buat pembentangan tentang hudud di sana, baru mewar-warkan saja Oktober 2014. Bukanlah sana dia peringkat ta'azir dulu, baru kisos, barulah hudud. Dia peringkat. Ketika diwawarkan saja, dalam kata diwawarkan saja, Ketua Polis Brunei sebut jenayah di Brunei merundum 50%. Mana mari ini? Langit. Sebab tu bila konsep ini kita faham, kita rasa kita hebat, kuasa kita lupa kuasa Allah. Sebab tu bila manusia tak faham konsep ini, dia mengambil kerja Tuhan, dia tak buat kerja dia. Bila kita ambil kerja Tuhan, kita jadi kurang, kerana kita tak faham dengan ilmu. Sebab tu Quran Allah turunkan supaya akal ikut, bukan akal nilai Quran betul atau salah. Mu'tazilah tersepit sebab nak menilai Quran itu betul atau salah. Tapi kita, bila kita beriman, Quran dah ada, ikut saja, keberkatan itu datang. Sebab itu kalau tengok hujah saya nak kaitkan dengan itu tadi, syaitan menjanjikan kepada kita kefakiran, suruh kita buat jahat. Bila Nabi berhijrah, surah An-Nur tak turun lagi. Bila turun surah An-Nur? Tahun ke-6 hijrah. Bila habis penurunan surah An-Nur? 8 hijrah. Macam mana Nabi tegakkan hukum zina? Belum kahwin sebab, hukum qazaf, tuduh zina 80 sebatan. Satu dalam ayat kedua surah An-Nur, satu ayat yang keempat surah An-Nur. Maknanya Nabi berhijrah dalam keadaan hukum itu belum turun secara sempurna. Mengapa bila Nabi berhijrah, Abu Sufyan kata, biarkan Muhammad berhijrah? Kenapa? Dua dia akan tempuh. Pertama, dia mungkin dibunuh. Kedua, dia akan dapat masalah kerana Madinah lebih rencang daripada Makkah. Madinah saja ada 40 agama, Madinah saja ada 100 kabilah, dan juga manusia yang berbeza-beza bangsa. Bila Nabi berhijrah, apa terjadi? Madinah tempat perkumpulan perompak-perompak. Keadaan menjadi tenang. Kenapa? Datang daripada langit apa diletakkan nakala minallah, tegahan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang tak nampak begini. Sebab tu yang kedua dalam membacakan ayat itu tadi, dalam isu judi. Kat rumah saya tuan-tuan, kat Melawati tu saya tengok, kat sebelah bank Maybank, kan ada tipu orang tak ada otak. Yang beli ni tuan-tuan dah tua dah, pakai kopiah lagi, penuh istiqamah dan komitmen keikhlasan.
Saya duk fikir, orang yang beri lesen judi mungkin dah mati sekarang. Mungkin dah mati. Tengok kilang arak yang besar kau sebut. Yang rasmikan tu dah meninggal. Agak-agak dia bahagia tak kat alam barzah? Agak-agak dia bahagia. Saya tanya tuan-tuan, rujuk pada hadis Nabi. Tengok almarhum Ustaz Ishak Bahrul, bekas Mufti Selangor, dia kata apa? Teater legenda ni kalau boleh jangan dipanjangkan, sebab kita menambah dosa orang yang dah meninggal. Buka aurat, pegang isteri orang, pegang suami orang. Kita ulang-ulang dosa orang yang dah meninggal. Buat apa? Kata dia. Nampak? Apa Nabi kata? Masanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun ma amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa membuat satu amalan sunnah yang baik, perkara yang baik, bagi dia satu pahala, dan pahala orang yang buat sampai hari kiamat. Sedar bunyi hadis ni, tapi sambungan dia berat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi, tadi lahu, yang ni fa'alaihi, atasnya. Benda yang tak baik ala, benda yang baik lahu. Sebab tu kita minta, doakan aku. Kita kata kat sahabat kita, tak boleh, jangan tad'u alayya. Alayyan doa laknat. Apa kata hadis Nabi? Masanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Takut ayat ni tuan-tuan. Hadis ni menakutkan. Kalau siapa buat satu perkara yang tak baik, pekerjaan tak baik, bagi dia dosa, dan dosa orang yang buat sampai hari kiamat. Kita tanggung dosa tersebut. Sebab itu, apabila dalam hal judi, Tok Guru kata apa? Dia panggil semua ketua-ketua agama. Ini hebat ni perbincangan. Panggil Hindu, panggil Buddhis, panggil Kristian, bincang. Apa pandangan agama tuan-tuan mengenai judi? Adapun judi, semua agama memberi pandangan, kitab mereka kata haram. Adapun arak, ada agama mengata tak haram. Ini kita kena bincang lain lah, dari sudut keperluan non-Muslim dalam sebuah negara Islam. Benda yang kitab mereka tak haramkan, kita boleh haramkan ke atas mereka. Tetapi ada pengawasan, pengawalan dan sebagainya, pemantauan daripada pihak kerajaan. Apabila sebut demikian, maka Tok Guru kata Islam kata haram juga. Sedangkan judi ketika itu memberikan pulangan pada kerajaan Kelantan puluhan juta. Kalau kita haramkan judi, kita akan kehilangan banyak juta. Balik kepada ayat 268 Al-Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjadikan kamu kefakiran dan menyuruh kamu buat yang tak baik. Lalu diharamkan judi. Ini hasil yang kita lihat berpandukan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana? Ketika dalam keadaan kita sangat bakhil, dijanjikan oleh syaitan, dalam keadaan kita takut menjadi fakir. Yang ketiga, sambungan dia saya kaitkan dengan ayat itu tadi. Takhshal faqra, kamu takut menjadi fakir. Nampak? Sama tak? Sama dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang keempat, wala tumhil hatta balaghatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan au kama qala. Yang keempat, jangan tunggu nyawa sampai di tenggor. Hulqum, ketika itu kamu nak sedekah, nilai kamu dah tak ada. Tak perlu kamu kata Nabi, fulan bin fulan, anak aku ni harta dia ni, anak aku ni harta dia ni, anak aku ni harta dia ni. Sebab apa? Sebab kata Nabi, kalau kamu tak agih-agihkan harta, kamu mati, pandailah yang hidup membedak-bedakkan harta kamu. Laqad kana li fulan. Sebab itu dia terhenti. Kebaikan itu sebagaimana terhentinya taubat kita. Sebab itu bila orang nak meninggal, kita bagi dia air. Kalau tak straw ni tuan-tuan, bagi dia minum, dia boleh hisap lagi straw. Ustaz, lagi ustaz, straw itu lama lagi mati. Tapi kalaulah kita suhukan air, kita titiskan kat bibirnya, dia dah tolak. Titis kat bibir, dia tak boleh telan. Dia tak boleh telan. Macam kita puasa telan radio, dia tak boleh.
Apabila rezeki sudah tertutup, pintu taubat dia sudah tertutup, nyawa sudah sampai sini, ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi apa jua bentuk amalan. Sebab tu taubat itu tertutup hatta lam yuqaddim. Selagi mana dia belum nyawa sampai ke sini, taubat. Kalau sampai di sini, maka segala-galanya tertutup, termasuklah tu tadi, lau akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Iaitu jangan sampai nyawa kamu itu ditegur. Ketika itu dia minta pada Allah, tangguhkan sesaat ya Allah, aku nak infak. Dia minta pada Allah secara khusus, dia nak infak, nak sedekahkan harta dia. Ketika itu Allah kata, Allah takkan la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mentakhirkan, melewatkan kematian seseorang walaupun sesaat apabila sudah sampai masanya. Ketika itu pintu taubat sudah tertutup, maka ketika itu sudah tidak lebat lagi untuk kita bersedekah. Ketika itu apa sahaja yang kita ada, itu yang akan kita tinggalkan. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat, ada benda yang menarik untuk kita bincangkan lagi dalam hal sedekah ini dengan taubat. Subhanallah. Allah sebut antaranya surah Al-Imran 133 sampai 37. Bermula dengan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Tengok wasari'u, bersegeralah kamu. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan juga syurga yang luasnya daripada luas langit dan bumi, yang mana Allah sediakan u'iddat lil muttaqin. Syurga ni tuan-tuan luas, langit dan bumi lebih luas daripada itu. Lepas tu bila ditanya kiraan, kita nampak bulan kan, bulan dengan kita jarak 300,000 lebih dengan bulan, dengan bumi. Matahari kiraan dia 147,680,000 kilometer darat dengan bumi. Yang kita rasa panas sekarang, kau sangka panas hingga ke petang, rupanya panas setiap hari. Inilah kita rasa tak selesa. Jarak dia kata Tuhan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu di atas aksi dia dengan jarak bumi dalam keadaan yang konsisten setakat ni. Kalau dia datang 1 cm dekat saja, tuan-tuan, bukan saja air sungai, tekak kita ni menggelegap, tuan-tuan. Panas masuk longkang. Nak tukar tayar spare, dia ambil kayu, tuan-tuan, kuih dalam kali. Mari seorang pakcik tanya, buat apa tu? Tak nampak buat apa ni? Oh, sombong, tuan-tuan, sombong. Wah, sombong. Sombong, ketua jabatan. Tak nampak tukar tayar ni? Nampak, kata pakcik. Tapi kenapa duduk tepi longkang tu? Dia kata skru jatuh dalam longkang. Pakcik ni punya hebat, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, encik, tayar kan ada 4 tayar. Satu tayar kan ada 4 skru. Encik ambil lah setiap satu tayar tu 3 skru. Cukup lah 3. Betul juga pakcik dia cakap. Dipasang tayar spare, dia masukkan 3 skru. Tuan-tuan, dia tanya pakcik tu, pakcik, terima kasih pakcik. Pakcik pergi sini ke? Tak. Pakcik pesakit sini. Watt mana? Watt tu, tuan-tuan, watt gila, tuan-tuan, watt gila. Maknanya kadang-kadang kita ni dididik oleh orang gila. Mana kat situ, kita kat mana? Kita kat mana kat situ? Label kita pengarah itu dididik oleh orang gila. Bila kita faham tentang tu, jatuh lemahlah kita, helpless kita, hopeless kita, tak berdaya dengan aku, ya Allah, hebatnya engkau mendidik aku. Subhanallah, tuan-tuan. Itulah apabila kita faham hakikat kehidupan itu, kita jadilah. Sebab itu bila sebut benda ini, tuan-tuan, Allah janjikan di situ dengan keampunan. Allah berikan pada orang ini syurga lebih luas daripada langit dan bumi. Pada orang yang bertakwa, apa ciri dia? Tengok, Allah sebut dengan perkataan yang hebat, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia ada beberapa syarat. Syarat ni payah. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang infakkan harta dia dalam keadaan dia senang dan susah. Infak harta ketika dia senang kita faham, ketika susah kita tak faham. Ketika susah ini menjadi keutamaannya.
Walau kanat bihim khaswas, walaupun diri dia payah. Allah benci orang kaya yang sombong, lagi Allah benci orang miskin yang sombong. Ditanya kepada yang kaya, kenapa sombong? Aku kaya. Tanya pada yang miskin, kenapa kau sombong? Aku miskin. Gila. Miskin pun sombong, tak ada apa pun sombong. Sebab tu al-kibriya, kesombongan itu bagi Allah melengkapkan kesempurnaannya. Sebab dia layak sombong, sebab dia sempurna. Manusia bila kena sombong sifat negatif, sebab dia tak sempurna, tiba-tiba sombong. Sebab itu sambung pada cerita Hamkah tu tadi, Abu Yah kata, dan sekiranya engkau miskin, gembirakan hatimu, sebab engkau terlepas daripada penyakit yang menimpa orang kaya, iaitu penyakit kesombongan. Bila Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta, Sayyidina Umar bagi separuh, Sayyidina Osman dia bagi apa? Peperangan Tabuk. Dia beri 100 ekor unta dengan kelengkapan, ditambah dengan 50 ekor kuda dan 1000 dinar emas. Apa kata Nabi? Wahai Osman, dengan apa yang dilakukan, Allah dah ampunkan dosa engkau yang telah lalu. Tiba-tiba mari sahabat yang lumpuh tangannya dan tempang kakinya. Dia mengambil upah dengan seorang Yahudi, angkat air kat perigi. Dia angkat air dengan apa tuan-tuan? Dengan giginya. Dia angkat sampai petang. Upah sejabat anggur. Dia bawa anggur tu jumpa Nabi, ya Rasulullah, hanya ini yang aku mampu berikan dalam peperangan Tabuk. Maknanya siapa yang susah tu tadi sedekah, itulah harta yang dia ada. Dia berikan seluruhnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeza tak? Berbeza. Bukan senang kan? Kerana inilah sifatnya. Kenapa? Allah nak menjanjikan keampunan dengan sedekah itu tadi. Dan tanda orang itu Allah terima sedekahnya, maka dia semakin banyak bersedekah. Tandanya apabila Allah terima taubatnya. Antaranya tuan-tuan, apa yang berlaku dalam peristiwa Ka'ab bin Malik. Cuba rujuk pada surah Taubah ayat 118. Wa 'ala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu ila Allah wa tawwabur rahim. Ka'ab bin Malik, 3 orang ni Allah sebut dengan perkataan salasa. Wa 'ala salasatil ladina khulifu. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Ar-Radi'. 3 ni bukan tak nak pergi perang Tabuk, tetapi tertinggal sebab kelalaian. Ka'ab bin Malik semua peperangan dia masuk, termasuk peperangan Badar. Apa Nabi kata dalam sepotong hadis qudsi? Ya ahlal badri if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai tentera Badar, buatlah apa kamu nak buat, sesungguhnya Allah telah ampunkan dosa kalian kerana terlibat dalam peperangan Badar. Itu level dia. Tiba-tiba dalam peperangan Tabuk, dia baru nak cari pedang, baru nak cari kuda, dia tertinggal. Maka dalam keadaan ini dia nak pergi, Nabi dah balik. Sebenarnya peperangan pun tak jadi. Rom lari. Tabuk dengan Madinah ke 700 km. Musim panas. Masa tu musim pokok ranu, masak ranu. Sebab tu tanam tamar ni dia mesti panas. Kita tak panas. Pernah cuba buat dulu, tak berjaya. Jangan tanam, beli terus, kenapa? Sebab tak sesuai dengan cuaca kita, dia kena panas. Sebab tu kena panas. Ketika itu ranu, masak ranu. Ketika itu Nabi ajak pergi ketempung dengan Rom. Dalam keadaan mengeteh dulu, lepak-lepak mengeteh, Nabi dah balik. Bila sampai ke Madinah, ramai jumpa Nabi, ya Rasulullah minta maaf tak pergi, anak sakit, isteri sakit. Semua Nabi ampunkan. Kerana apa? Majoritinya munafik. Mari 3 orang ini, Nabi tak layan. Beri salam, Nabi tak jawab. Tuan-tuan, beri salam ni sunat, jawab salam wajib. Nabi tak tahu hukum ke? Orang minum arak, beri salam, Nabi jawab salam. Orang tak berjuang, beri salam, Nabi tak jawab salam. Orang tak berjuang Islam ni, beri salam, Nabi tak jawab salam. Yang kedua, Nabi pulaukan dan minta sahabat semua boikot 3 orang ni. Dia datang ke kanan, Nabi toleh ke kiri. Ka'ab bin Malik datang ke kiri, Nabi toleh ke kanan. Jangan jawab salam. Kalau dia buat kenduri, jangan datang. Kamu buat kenduri, jangan jemput. Berniaga, jangan kamu jual dengan dia. Dalam masa bila? 40 hari tuan-tuan.
Ayat ke-40 baru turunnya ayat surah Taubah 118 tu tadi. Liyatubu, Allah mengampunkan mereka. Dalam keadaan mereka itu diuji dengan tindakan disiplin. Ka'ab bin Malik menangis setiap malam, tuan-tuan. Setiap malam menangis diri atas bumbung rumah dia. Dia tengok sebelah dia, jiran dia, sepupu dia. Wahai sepupuku, dulu kan kau baik dengan aku, kita mesra bersama. Kata sepupu dia, ya, tapi Nabi arahkan jangan cakap dengan kamu, haram, sebab kamu tak nak pergi dalam perjuangan Tabuk hari itu. Tuan-tuan, berapa lama? 40 hari barulah malam itu turun. Hari 41 lepas solat subuh, Nabi panggil sahabat. Semalam turun ayat ini, Allah mengampunkan. Tuan-tuan, bagaimana perasaan tuan-tuan bila kita sembahyang baca, Pak Imam baca ayat ini, wa ala salasatil ladina khulifu. Ayat ini kena pada batang tubuh kita. Hancur dulu hati ini menangis, tuan-tuan. Allah datangkan satu jaminan daripada langit, Allah ampunkan dosa kita. Macam mana perasaan kita ketika itu? Kalau kita Ka'ab bin Malik, kalau kita tu Hilal bin Umayyah, kalau kita Mararah bin Ar-Rabi, hancur dulu hati kita. Nama kita diulang-ulang dalam Quran. Kalau yang ayat itu turun kerana kita anak, kita dengar ayat ini dibacakan untuk bapa aku, dibacakan untuk atuk aku, macam mana perasaan kita? Nama kita digezetkan oleh Allah dalam Al-Quran, dibaca menjadi ibadah dalam solat. Maka inilah kehebatan dia. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia diberi khabar bahawa Allah ampunkan dosa. Sahabat-sahabat Nabi ada yang berlari, ada yang berkuda, ada yang menjerit, banyak dia menjerit, wahai Ka'ab, Allah dah ampunkan dosa kamu. Semalam turun ayat ini, surah Taubah. Masing-masing menangis kegembiraan ukhuwahnya cukup kuat. Menangis ramai-ramai. Dan Ka'ab bin Malik, tuan-tuan, apa terjadi? Dia infakkan hartanya sehingga tidak tinggal apa-apa. Nabi kata, wahai Ka'ab, tinggalkan sedikit untuk keluarga dan dirimu. Orang itu apabila dia sudah sampai tahap Allah ampunkan dosanya, bagi di dunia tak ada apa-apa lagi. Ketika itu tak ada nilai apa-apa melainkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini datang membenarkan bahawa Allah ampunkan dosanya. Dan refleks kesan dia banyak sedekah dalam hidup dia. Sebab dah tak ada apa-apa nilai dalam kehidupan dia melainkan keampunan Allah. Dan perasaan ini timbul akibat daripada kata ulama, kerana Allah ampunkan dosa. Ingat, dia ada hubungan dengan dosa, pengampunan, bakhil, infak. Satu benda yang cukup menarik untuk kita perhalusi bagaimana dia bermain dengan kehidupan kita di sana. Sebab menampung di sini untuk ke sana nanti. Sebab itu orang yang paling bijak, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang yang paling bijak, orang yang sentiasa berfikir muhasabah diri dia. Untuk dia apa? Untuk dia sediakan amalan untuk mati dia. Sebab dia nak berjaya di sana, dia pulun kat sekarang. Kita usaha untuk hidup di atas muka bumi, kurang usaha untuk ke sana. Apa yang kita ada, harta, anak, ilmu, untuk kita bawa ke sana, persiapan kita ke sana. Tetapi keadaan hari ini berbeza keadaannya. Sebab tu muhasabah diri kita tengok. Kehidupan kita, esok lusa kita matilah. Cuba tengok ibadah kita, solat kita, puasa kita, kuliah kita, sedekah kita, dulu, kini dan selama sehingga. Sebenarnya di situ kita disekat. Dia tak perlu kepada jumlah yang besar, dia perlu kepada kefahaman. Kefahaman. Dia tak perlu pada jumlah yang besar. Anak kita nak masukkan nilai ini. Kita biasa pergi sembahyang bawa anak kita, kecil-kecil kita bawa. Kita boleh masuk RM10, tapi berbeza dengan kita bagi RM10 ke anak yang masukkan. Apa beza dia? Kita mengajar dia nilai. Dia pergi itu diisi menjadi perangai ayah dia. Dia tak perlu kepada jumlah yang besar, dia perlu kepada konsistensi, perlu kepada kefahaman, perlu kepada ilmu betapa kita nak membentuk ini. Sebab itu, tuan-tuan, anak kita, bila kita bakhil, anak kita bakhil dengan kita, kita bakhil dengan mak bapak kita, anak kita akan bakhil dengan kita. Apatah lagi namanya, iaitu dosa mak bapak. Dia Allah balas kat dunia lagi. Orang yang tak bahagia hidup, tak cukup hartanya walaupun kaya, antaranya dengan mak bapak dia buat simple pasti.
Simple past tense. Man, mak, kita sejuk di WhatsApp. Kebetulan mak, saya baru beli semalam kita sejuk baru. Mak ambil yang lama. Maksudnya apa? Mak bapak ni second option, rejected item mak bapak. Yang ni hidup kita tak berkat, tuan-tuan. Yakinlah. Sebab mak bapak ini dia segala-galanya adalah kehidupan kita. Jangan berkira dengan dia, sebab nanti anak kita berkira dengan kita. Ada orang meninggal, saya dengar anak dia berbual dia kata ambil tilam yang lama, nak letak jenazah mak dia, ambil tilam yang lama. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya ada tilam yang baru. Saya kubur terus, ada tilam yang baru kan? Ada ustaz, ambil yang baru. Mak kita meninggal dah, bukan mak kita yang jual kat Tesco. Ambil yang baru untuk arwah mak kita. Nanti tilam boleh cari lagi, mak tak boleh cari lagi. Mak bapak kita beri yang terbaik dalam hidupnya, sebab pusingan hidup itu akan berlaku bila kita berkira-kira dalam duit kepada mak bapak secara khusus. Dia akan menyebabkan kepada kehidupan kita akan datang bila anak kita memalas. Kena ingat, kita suapkan anak kita makan hari ini, dia kecil. Dalam hati kita kata, besok anak aku besar, dia berjaya. Kita punya cita-cita. Anak kita bila kita sakit tua, kita dah stroke, lupa, dia suapkan makan kat mulut kita. Apa dalam hatinya? Hatinya menyebut, mak bapak aku 3 hari lagi mati. Kenapa ini berlaku? Apabila dia tidak ada roh dalam kehidupan beragama, dalam keadaan dia nak bina kefahaman, dia balik kepada diri kita, membentuk diri anak-anak kita dengan pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkira-kira, kita lihat diri kita dengan pendekatan. Lebih-lebih laki-laki payah, tuan-tuan, nak masuk syurga. Sebab tu laki-laki ni lahir-lahir 2 ekor kambing akikah. Mati ayah, laki-laki dapat 2/3 pahala. Perempuan 1/3, tuan-tuan. 60,000 duit ayah dah tabung haji. Laki-laki dapat 40,000, perempuan 20,000, tuan-tuan. Kenapa ini berlaku? Sebab laki-laki menanggung, perempuan ditanggung. Lagu mana kita nak masuk syurga Allah kalau tak lepas orang di bawah kita? Dah lama kita kahwin, berapa lama kita jadi imam? Berapa kali jadi imam untuk isteri kita? Saya dah 8 tahun kahwin ustaz, tak pernah suami saya jadi imam. Habis macam mana ustaz? Ikut je lah. Nampak dia solat, ikut masuk. Satu hari dia ikut, tuan-tuan. Bila rokok, suami nampak belakang kain putih, suami tengok kain putih, hantu mana dalam Quran Muslim. Jadi mestilah isteri aku. Ketika sujud ustaz, lama sujudnya, saya dah pening ustaz. Nak bangun batal, tak bangun pening. Saya bangun, tengok sejadah dah tak ada ustaz. Dia lari. Bila nak mula? Kita lah peningkatan. Mula solat zuhur kan senyap, lama abang sembahyang baca apa? Surah Al-Baqarah. Naik maghrib yang berbunyi isyak sesekali. Sampai subuh, sebelum subuh bangunkan yang bangun yang solat 2 rakaat tahajud yang kalau boleh buat macam tu, Allah hebat. Pagi-pagi dengan isteri biasa 2 rakaat di imam, 3-4 pagi. Doa bahasa Melayu, menangis isteri kita tu. Perempuan menangis tak kalau suami kita doa pagi-pagi 3 pagi, ya Allah ampunkan dosa ibu bapaku, dosa isteriku. Isteriku ya Allah dah jaga anakku, masak untukku, bajuku semua. Menangis tak perempuan? Muslimat tak nangis? Oh, teruk betul. Muslimat insya-Allah ni berat. Tak nangis? Tak nangis. Nangis. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, tuan-tuan, suami isteri kita kata apa agak? Bang, abang nak kahwin lagi kahwin dah. Abang memang jengkel. Penat bang, bangun dengan abang semayang. Habis kalau kita tak buat macam tu, tunggulah isteri kita macam tu. Peningkatan dalam ibadah, kita dalam kefahaman dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit itu dapat memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Syukur tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim duduk dekat Selangor, insya-Allah meriah dengan majlis. Saya orang Johor, tuan-tuan. Johor tak ramai kuliah ni. Masjid Jami At-Taqwa tempat saya, yang sembahyang 2 orang. Imam Bilal. Kalau Pak Imam meninggal, Bilal solat. Kalau Bilal meninggal, dia bangun solat sendiri.
tak dirangkai. Maknanya inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dengan sedikit kita kata apakah yang dikatakan waktu yang terbaik untuk masuk negara dan juga amalan-amalan yang lain. Jangan sampai nanti nyawa kita ditikung. Minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Saya minta maaf nak ke Syarab. Dia nak Syarab pula nak terlibangi. Ada problem sikit. Cuma ada sedikit ubat tu. Dan ada sedikit yang saya bawa untuk sekolah. Aqua Mix untuk gaul. Jika orang tak boleh solat, kita pun rasa sedih juga. Sebab apa saya bawa perkongsian ini? Sebab saya pun tahu gaul saya teruk, akhirnya dapat sahabat jual benda ni. Jual benda ni. Jadi nak makan semua jenis-jenis kacang semua habislah. All kind of meat tak boleh makan. Tapi nak cerita ni alhamdulillah. Kalau ada siapa-siapa yang nak beli boleh, insya-Allah. Saya ada sekolah saya dekat Parit Dawah Muhammad. Sebulan saya perlukan RM137,000. RM137,000. Tengok muka saya tenang tak tuan-tuan? Tenang tuan-tuan. Walaupun kepala ni pusing kan. Tenang. Banyakkan ambil wudu, banyakkan solat. Jangan sapu pamuka, aku putih walaupun Allah putih kan. Maknanya apa? Sikit-sikit ni tuan-tuan beli dapat kolom. Harga dia 120 kapsul. Tuan-tuan ambillah 100 pun tak apa. Tak boleh tak apa, ambil dia. Bila ingat jumpa saya, bayar je. Ambil. Kalau tak bayar ustaz, kita jumpa ke akhirat. Senang je, saya tak kisah. Ambil. Kalau saya pun tak ingat siapa, tak ada masalah. Ambil. Pokoknya ada perkongsian cukup. Dapat bayar bil elektrik pun sikit untuk sekolah, jadilah. Sebulan bil elektrik tak mahal, RM50,000 je. Jadi ada orang tak nak ziarah tadi kan, saya kata ahlan wa sahlan. Parit Dawah tuan-tuan, Parit Dawah 3 sekolah. Rendah Islam dengan Islam tahfiz 3 sekolah. Parit Raibah 1, Banan 4. Parit Buaya 1, 5. Parit Lanjut 6. Ada 6 sekolah. Ada pelajar hampir 500 orang. Dan 85 staf pekerja. Jadi siapa yang ada masa nak singgah Muar Masa Pedas boleh singgah. Saya sebut Muar tak jauh, 2 jam sampai 2 jam setengah, 2 jam. Saya bawa sejam setengah sampai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar kepada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami yang banyak. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang 4 keratnya membesarkan kami. Ampunkan dosa ya Allah isteri, anak-anak, adik-beradik kami, sahabat jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang mendirikan solat, anak-anak yang menutup aurat, anak-anak ya Allah yang tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh mengajar kami kalimah la ilaha illallah ketika kami sedang sakratul maut, anak-anak ya Allah yang boleh memandi kapan mendirikan solat jenazah kami, anak yang boleh membimbing tangan kami ke syurga. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami ya Allah, Kau akan buka kelemahan kami, Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami, dan Engkau akan azab kami. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.